Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin. Inna ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'da al-mamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Madrasah Barisan EJK, ahli jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kerahmatan dan kesihatan kepada kita, insya-Allah. Apa yang Allah bagi kita tak dapat nak menilainya lagi. Tak ternilai. Ya, bukan tak dapat, tak boleh nak nilai lagi. InsyaAllah, pernafasan yang kita gunakan sehari ini tak tahu berapa kali yang kita gunakan. Itu tidak boleh. Tapi walau bagaimanapun kita bersyukur. Syukur, tetap kita bersyukur. Dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan kita. Alhamdulillah, dapat pula kita solat maghrib berjamaah. Di samping itu kita menunggu waktu isyak dan duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Yang menunggu satu waktu diistilahkan taqarrub ila Allah. Dan begitu juga kita duduk di dalam majlis ilmu, itu ibarat kita duduk di dalam taman-taman syurga, ya, raudah. Istilahnya raudah. Raudah ni kalau kat Madinah ni Masjid Nabawi, raudah. Tapi kita kat sini setiap malam, setiap malam buat kuliah ya. Silang ya. Yang setahu saya kuliah saya Khamis malam Jumaat itu. Insya-Allah, syukur alhamdulillah. Sebelum kita hari ini kita menyambung kuliah kita berpadukan kitab Indahnya Solat Berjamaah dalam ke surat 176. Ya, kita sambung semula insya-Allah. Sebelum kita menyambung kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran, ganjaran kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita, kepada sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia terlebih dulu, terutama sekali yang istiqamah dengan madrasah kita, dan khusus kepada Allah Yarhamah isteri saya Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Muka surat 176 dan kita tajuk kita yang terakhir 17 bulan 2. Jadi sekarang ini 24. Betul lah ke? Betul kan? Kok ada yang selepas ini tak ada kan? Betul. Okey. Ya? Okey. Kadar kenyaringan kunut imam. Kadar kenyaringan kunut imam. Dulu bacaan kunut imam. Sekarang ni kadar kenyaringan kunut imam. Soalan,
Adakah imam membaca kunut secara kuat atau perlahan? Soalannya. Jawapannya, menjawab persoalan ini, Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' juzuk ketiga halaman 481, dalam masalah ini ada dua pendapat di sini, dua pendapat di sisi para ulama Khurasan, ya, mazhab Syafi'i, dan turut dinyatakan oleh sekumpulan ulama Iraq. Dalam kalangan mereka termasuklah pengarang kitab Al-Hawi. Salah satunya adalah kunut tidak dibaca dengan kuat sama seperti tasyahud dan doa-doa yang lain. Kunut tidak dibaca kuat, kunut tidak dibaca dengan kuat sama seperti tasyahud dan doa-doa yang lain. Manakala pendapat yang paling sahih ialah disunatkan untuk dibaca dengan kuat. Imam lah, ya, yang baca kuat ni. Maka disunatkan untuk membaca kuat. Inilah yang diputuskan oleh kebanyakan para ulama Iraq. Bagi menyokong pendapat ini, mereka berhujah dengan hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata ba'da ar-ruku' farubbama qala idza qala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamd Allahumma anjil walidabna al-walid yajharu bizanni ila akhir bizalik ila akhir. Macam-macam lah. Yang Allahumma sami Allahu liman hamda rabbana lakal hamdu min samawati wal ardi, ataupun sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Apa tu? Lupa saya. Pasal saya baca yang lain selalu. Yang di apa? Sahabat. Yang apa? Rasulullah kata itu, ketika sahabat baca itu, dia 30,000 malaikat berduyun-duyun, ya, mengejar untuk nak apa, mencatatnya. Okey. Rabbana walakal hamdu. Okey. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Apa dia? Lupa. Okey. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Fihi itu, tapi kita oleh berhenti, kerana berhenti jadi fi gitu aja. Ya, kalau ada fi itu biasanya ada sambungannya hi. Hi itu ada rujuk kepada yang kan tadi. Okey. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi itu ada macam-macam, dan ini pula jenisnya Allahumma anjil walidi yajharu bidzalik, dan seterusnya ada sambungannya, ya. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sekiranya ingin mendoakan kehancuran ke atas seseorang atau kebahagiaan kepada seseorang, baginda melakukan kunut selepas rukuk. Boleh jadi baginda berkata apabila telah membaca Allah Subhanahu wa taala telah mendengar siapa yang memujinya. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian, ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, itu panglima perang ya. Baginda menguatkan bacaan kunut tersebut hingga akhir hadis. Itu ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kitab tafsir nombor 3 surah Ali, ya, Al-Imran, surah Al-Imran 9, bab tidak ada suatu urusan bagimu. Itu kalau apa sekiranya. Dan begitu juga sekarang diorang amalkan kunut panjang ni awal Ramadan dah lah. Setiap bulan Ramadan, daripada awal Ramadan hingga hujung Ramadan dia baca kunut. Subuh dia tak baca, ya. Selain ini, dalil lain yang menunjukkan imam membaca kunut secara kuat ialah kaedah qiyas kepada permohonan baginda terhadap rahmat atau perlindungan daripada azab dalam solat. Pada ketika itu, makmum turut ikut membacanya di samping mereka tidak mengaminkannya. Namun demikian, pengarang Mughni Al-Muhtaj, juzuk pertama, halaman 232, menambah dengan menyebutkan bahawa menguatkan suara ketika kunut itu tidak sekuat seperti keadaannya ketika membaca Al-Fatihah dan surah. Jadi, dia kata tidak sekuat kita membaca Al-Fatihah. Tapi juga oleh kerana didengarkan oleh makmum. Asal makmum itu ada mengimamkan, ada mengaminkan. Pasal dalam kunut ni ada dua bahagian. Pertama, doa. Yang kedua ialah puji-pujian. Satu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang kunut biasa yang kita amalkan yang lain daripada kunut nazilah, ya, itu ada salah satunya pujian yang kita imam tak baca kuat, ya. Imam baca kuat boleh tak? Boleh tak? Tak perlu amalkan bacaan imam, ya. Contohnya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, itu adalah doa, ya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu adalah puji-pujian, ya. Pasal itu tak kuat imam baca, ya. Kalau baca kuat boleh tak? Boleh, tapi kadang makmum pun tak tahu, jadi amin aja. Pasal itu puji-pujian tak perlu diamin. Yang diaminkan adalah doa. Ada. Sepatutnya ketika itu kalau imam baca kuat yang sir tu tadi, maka imam baca jahar, makmum boleh bacaan imam tadi. Ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu mawalid. Itu contoh, ya. Okey. Keseluruhan kunut dibaca secara nyaring. Keseluruhan kunut dibaca secara nyaring. Soalan. Mungkin ada yang mempersoalkan, adakah imam membaca keseluruhan kunut ini secara kuat atau sebaliknya? Jawapan. Menjawab soalan ini, saya katakan, saya mengenai kitab ni, jika kita perhatikan kata-kata Imam An-Nawawi sebelum ini,
kita dapati beliau tidak mengecualikan salah satu daripada ketiga-tiga kandungan kunut itu daripada membacanya dengan kuat, melihat kepada maksud umum hadis Abu Hurairah di atas. Ya. Ini menunjukkan beliau berpendapat bahawa sunat bagi imam untuk membaca keseluruhan kunut secara kuat. Menguatkan dakwaan ini, saya bawakan beberapa pendapat ulama muktabar dalam mazhab kita Asy-Syafi'i ya, seperti berikut. Okey. Ada pendapat mengatakan baca kuat keseluruhan. Ada pendapat sebahagian kuat, yang kuat itu adalah doa. Ya? Jadi makmum nak aminkan tadi. Yang tak kuat itu adalah sana. Sanaannya ada puji-pujian. Dalam kitab yang besar itu, yang tulisan Jawi itu ada jelas gitu. Okey. Pengarang kitab Hasyiah Al-Jamal Al-Syarah Al-Manhaj. Pengarang kitab Hasyiah Al-Jamal Al-Syarah Al-Manhaj juzuk kedua halaman 72 berkata, begitu juga seorang imam hendaklah membaca kunut dengan kuat, ya, dengan kuat. Kata-kata dalam kurungan iaitu dinisbahkan kepada Syekh Zakaria di Al-Ansari dalam kitabnya Syarhu Manhaj, ya. Jadi kat sini iaitu sehingga pada lafaz pujian. Itu. Kat sini sampai lafaz pujian tadi, sebagaimana saya jelaskan tadi, apa dia mengatakan? Begitu juga seorang imam hendaklah membaca kunut dengan kuat, iaitu sehingga pada lafaz pujian yang selalu kita baca, kemudian imam baca selalu tu kan, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, sampai itu. Fa innaka taqdi, itu adalah pujian, ya. Dan sekiranya kita mengatakan sesungguhnya makmum turut sama mengikutinya pada bacaan inilah, maksud kata-katanya secara mutlak. Al-Isnawi berkata, boleh jadi imam perlu membaca secara perlahan dan kemungkinan juga dia menguatkannya sebagaimana jika dia memohon rahmat atau perlindungan daripada azab neraka, maka sesungguhnya imam perlu menguatkan suara dan makmum pula mengikut bacaannya. Jadi bermakna ini boleh dipakai dua, yang sama ada imam baca kuat, makmum mengikutkannya, ya, tapi tak ada amin, ya, pasal yang puji-pujian tadi, ya. Yang doa itu baru diaminkan. Apa yang didoakan itu baru diaminkan. Yang puji-pujian tak perlu diaminkan, tapi sebaik-baiknya makmum mengikutinya. Perkara ini turut dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam huraian kepada Al-Muhadzab. Apa yang beliau sebutkan itu bahawa imam menguatkan bacaan doa merupakan suatu masalah yang penting dan
tidak dilakukan oleh imam solat pada masa ini. Begitulah tulisan Syekh kami dalam sisipan tepi mahali, ya. Ini dalam kitab kuning, selalu di tepi tu ada tulisan kecil-kecil kan. Tu dia punya baca pasal itu. Kalau kitab kuning tu kan yang tepi pun boleh dirujuk, tengah pun boleh dirujuk. Kalau kami macam ikna dulu, ikna yang kuning tu, kitab kuning dulu punya, itu boleh dirujuk nanti dalam tepi. Okey, mana tadi? Penting. Dalam huraian kitab Al-Muhazzab, apa yang beliau sebutkan itu bahawa imam menguatkan bacaan doa merupakan suatu masalah yang penting dan tidak dilakukan oleh imam-imam salat pada masanya, pada masa ini. Begitulah tulisan Syekh kami dalam sisipan tepi Al-Mahali Ibn Qasim Al-Abadi. Namun, jika imam membaca doa secara perlahan, maka dia telah menepati sunnah pada bacaan kunut. Tetapi pahala sunat bacaan yang kuat telah luput daripadanya. Ini berbeza dengan apa yang disebutkan melalui kata-kata pengarang Al-Hawi Al-Shaghir yang mengatakan bahawa imam tidak mendapat kedua-dua perkara sunat itu. Maksudnya, bacaan kuat, yang kuat itu pun dapat sunatnya, bacaan yang suluk perlahan pun ada pahala sunat dia, ya. Jadi oleh itu bermakna apa yang dibaca perlahan itu adalah diistilahkan puji-pujian, bukan doa. Yang dibaca kuat itu barulah doa. Nah, sebagaimana yang lepas kita bah kedua bacaan doa, ya. Yang lepas saya jelaskan kan. Tapi saya buka balik Ustaz Ustaz Samsuri itu, tengok memang dia tak ada merujuk yang mana yang mengatakan tak boleh. Dia hanya rujuk yang tidak boleh berkata-kata itu saja. Tapi itu tidak menguatkan. Ya, pasal sebagaimana dalam kitab ini dulu dia kata mana yang katakan tak boleh, sunat mengangkat tangan kepada makmum majlis sunatnya semasa berdoa dan mengaminkan doa umumnya. Mengangkat tangan ketika berdoa ini sunat. Ini berdasarkan hadis. Innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a rajulu ilaihi yadaihi ay yarudda huma sifran khaibataini, ya. Apa maksud kat sini? Iaitu sesungguhnya Allah yang maha mulia, maha mulia, malu apabila hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya, ia tidak akan menolak dengan tangan kosong. Maksud kat sini, ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. At-Tirmizi itu hadis yang sahih juga. Ya, selalu At-Tirmizi, Imam Muslim, Imam Ahmad itu kebanyakan
yang hadis-hadis yang sahih, ya. Jadi kat situ apa yang mengatakan kalau sekiranya ibaratkan Allah tidak Allah malu kalau dia tidak mengkabulkan apa yang diaminkan oleh tadi, kemudian sedangkan makmum angkat tangan baca imam. Ya. Jadi itu berarti kita boleh angkat tangan. Adapun hadis yang menyuruh diam, ni yang menyuruh diam, tentu ya, hadis yang menyuruh diam semasa khatib membaca khutbah, iaitu diam dari percakapan yang tidak ada kena-mengena dengan ibadah. Yang tidak kena-mengena dengan ibadah. Itulah yang tidak suruh mengajar orang tawaf. Ketika tawaf, itu sunat baca doa. Dia tidak boleh bercakap-cakap. Itu doa, tetapi boleh bercakap. Berkaitan dengan ibadah. Contohnya, ni, dah dusukan, dah doakan mak ke anak ke belum, itu boleh. Dah. Yang tak boleh ni, kata dia bersembang dalam tawaf tu, isterinya kata, nanti kita beri, semalam dia tengok jubah cantik, tapi duit tak cukup. Itu tak boleh. Duniawi je. Jadi itu tidak boleh. Begitu jugalah ni keadaannya. Apa yang dikatakan membaca khutbah iaitu diam dari percakapan yang tidak ada kena-mengena dengan ibadah. Maka mengaminkan doa adalah tidak ditegah. Begitu juga menjawab menjawab salam khatib dan mendoa mendoa orang yang bersin. Maksudnya, katakan kanan kiri saya, sahabat saya, Cik Zul ke siapa, Cik Rizal contoh, dia bersin. Khutbah, khatib tengah baca khutbah. Bersin nak ditahan. Ya tak? Terkentuk-kentuk dia nanti. Jadi, dia tutup, dia boleh bersin. Tutup begitu, dia bersin. Dan apa doa dia? Mengucapkan apabila bersin, baca Alhamdulillah. Maka yang saya ni boleh menjawab, Yarhamukallah. Yang begitu, Cik Rizal berjawab apa? Yahdikumullah. Itu dia. Itu jawapan. Ada. Itulah sekiranya kalau katakan, misalnya kalau katakan yang bukan Islam bersin. Habis bateri. Orang yang bukan Islam bersin, tapi dia boleh mengucapkan Alhamdulillah. Tak? Contohnya, dia pun Alhamdulillah. Walau dia bukan Islam. Bolehkah dia kita boleh jawab di laknatullah gitu je. Ya, bukan yahramukallah. Mayahramukallah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat padamu. Jadi laknatullah, jadi Allah melaknat gitu. Ada. Itu dia. Okey. Jadi ini doa adalah tidak ditegah. Begitu juga menjawab salam ketika khatib baca doa. Kita khatib memberi salam. Okay. Dan begitu juga boleh menjawab orang bersin. Boleh kita menjawab. Ya. Adapun hadis An Umarat bin Ruwaibah annahu ra'a Rabna Marwan yarfa yadayhi wa qala qabbaha Allahu hatainil yadaini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala anna yaqula biyadihi hakadha wa asyara bi isba'ihi musabbiha. Okay. Dari Umarah ibni Ruwaibah melihat Bishr ibni Marwan ketika di atas mimbar mengangkat tangan dan mengingkari perkara yang dilakukan oleh Bishr.
Ibni Marwan dan berkata, semoga Allah menjadikan hodoh kedua tanganmu. Ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah apa-apa melainkan seperti ini dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Ini bagi khatib. Khatib ketika baca doa tu dia tak boleh angkat tangan. Makruh hukumnya. Dia baca gitu saja. Ya, itu hukumnya makruh. Ya, bahasa ini yang menjadi makruh inilah yang Rasulullah mentegah ketika siapa tadi? Bishr. Ketika Bishr khutbah dia angkat tangan tu dalam doa. Itu tak boleh, ya. Menunjukkan larangan ini khas kepada khatib. Itu dia. Menunjukkan larangan ini khas kepada khatib. Manakala pendengar khutbah tidak termasuk dalam larangan ini kerana umum dalil menyatakan sunat mengangkat tangan ketika berdoa, maka hendaklah melarang pendengar dari mengangkat tangan, memerlukan dalil khas. Yang kita, sesiapa yang mengatakan tu, yang mengatakan kita melarang angkat tangan tu, dia memerlukan dalil khas. Bermakna dalil yang tidak boleh menegur kata jangan berkata-kata walaupun kamu diam sekalipun kan, itu tidak mencukupi. Mesti ada dalil yang ada yang khas, ya, yang melarang angkat tangan. Apabila tiadanya larangan khas, maka dalil umum yang menyatakan sunat mengangkat tangan ketika berdoa guna pakai. Terdapat beberapa perbezaan hukum antara khatib dan pendengar khutbah lain. Pendengar khutbah lain, khatib lain. Tapi khatib memang dilarang untuk angkat tangan. Tapi yang makmum disunatkan untuk mengangkat tangan. Ada hadis lain. Ada ungkapan yang lain. Sebab-sebab apa? Nanti saya buat kat sini tak juga. Begitu juga saya ambil, ya, banyak-banyak yang melarang, banyak-banyak dalam WhatsApp tu cuma Ustaz Samsuri itu aja. Tapi siapa ada ustaz yang Abdul Samad tak ada. Ada yang katakan kemudian tu ada Azhar Idros, itu diulas lagi. Dia kata tidak ada larangan. Sebab apa? Amin tu iaitu mengaminkan kata-kata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak? Tu dia. Jadi oleh itu dalam kuliah Jumaat saya selalu saya bawa buku ni. Ini dia Fiqh Jumaat Mazhab Syafi'i. Ya. Okay. Jadi waktu isyak dah masuk, ya. Dan saya buka soal jawab lah. Hari ini 24 ya. Okey, ada apa pertanyaan? Ya. Ya. Dia. Dua. Yang dia slow tu itu puji-pujian. Tak batal. Tapi tidak pada tempatnya lah. Sepatutnya makmum ikut apa yang dia baca yang imam tak baca tadi. Kalau sekiranya imam baca kuat tentang puji-pujian, makmum tak perlu aminkan. Makmum boleh ikut bacaan imam yang baca kuat tadi. Boleh. Okay. Ada apa lagi? Ya? Bab solat dan sebagainya. Okey. Sekarang anak Ramadan, tak lama lagi. Ya. Ya.
solat. Tak perlu. Mula-mula. Turunkan sikit biar jelas. Membang. Baru tukar. Okey. Ya. Ya. Okey. Ya. Oh, itu tidak membatalkan, cuma makruh sahaja. Ya, makruh. Makruh ni tidak membatalkan, ya, tapi boleh sah solat kita. Ya. Begitu juga oleh kerana pasal itu keselamatan. Keselamatan budak ni pun kena jaga. Ya tak? Pasal kalau lepaskan nanti dia pergi ke pintu ke pergi mana ni setengah tu, tak apa. Kalau boleh tu dokong pakai apa tu kain tu kan. Tu. Boleh. Kalau katakan tadi diganti dah pampers tadi kan. Nanti tiba-tiba dalam keadaan tengah solat itu tak mengapa. Itu diistilahkan daimul hadas. Ya tak? Macam lelaki lah. Lelaki ke perempuan ke, kalau perempuan tu yang darah istihadah, itu diistilahkan daimul hadas. Lelaki kata kencing tak tus. Ya, kejap-kejap. Itu pakailah pampers. Ya, pampers lepas tu ketika sebelum pakai tadi bersihkan. Ketika dalam solat tadi maka dia melirih kita tak sedar. Maka itu diistilahkan daimul hadas. Tetapi orang yang daimul hadas biasanya tidak digalakkan menjadi imam. Pasal dia untuk diri dia sendiri. Itu dia punya apa. Okay? Ya? Pengganti? Pengganti? Oh. Pemegang cucu tu makro. Pegang maknya cucu. Kalau batal. Tak batal. Pasal mak cucu boleh jadi anak kita. Boleh jadi menantu kita. Kita dengan menantu tak batal. Anak kita perempuan, kita tak batal. Menantu kita perempuan, tak batal juga. Nah, itu. Kalau tersentuh, disentuh contohnya. Dengan tak sengaja misalnya. Contohlah, tadi menantu Cik Zul. Dia nak ambil anak dia tu. Tiba-tiba tersentuh. Tersentuh tangan Cik Zul ke, tersentuh pipi Cik Zul ke, maka tidak batal. Pasal memang tak batal pun. Macam anak sendiri. Pasal itu, ya, itu selalu dalam kursus kekeluargaan. Saya katakan, mak mentua, bapak mentua jangan dibeza-bezakan. Anak sendiri, anak menantu jangan dibeza-bezakan, sama dia. Ya tak? Kalau katakan, ditakdirkan anak kita, nauzubillah lah, jauhkan, berpisah dengan isterinya, kita tak boleh kahwin dengan menantu, bekas menantu kita. Sampai bila-bila pun tak batal kita. Ya, sampai bila-bila tak batal kita. Okey? Ya. Ya. Itu kira makruh kalau segi Syafi'i. Ya, pasal pendapat ini beberapa pendapat. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ada. Contohnya, kalau Syafi'i tak ada. Kalau Syafi'i sekadar makruh. Maliki, Hambali tak kisah. Dia
Contoh macam alah doa kunut lah. Doa kunut bagi Maliki, Hanafi, Hambali dia apa? Dia tidak menjadi sunat muakkad. Syafi'i yang dia sunat muakkad. Pasal tu dia tak ada baca kunut. Tapi orang baca kunut dia boleh aminkan juga. Ya tak? Serupalah macam di Mekah. Ya tak? Kalau nu begitu juga. Okey. Ya. Ya. Tengok dia dah buang air. Ha. Sah. Ha? Pasal dia ni tadi semulanya, pasal budak tu serupalah yang saya katakan. Yang saya tadi, contoh saya tak nak bawa cerita orang. Saya katakan, kencing tak tus. Mula-mula saya pakai pampers tadi, bersihkan pampers saya. Tapi dalam keadaan solat, saya kencing kat situ tadi. Tak boleh, memang terkencing lah. Memang kencing. Sah tak solatnya? Sah. Itu dinamakan kita daimul hadas. Kalau sekiranya tak sah, buka balik berhenti. Nanti kita sembayang dengan sembayang keluar balik waktu. Tak habis-habis solat kita. Tak? Pasal benda tu penyakit. Dia bermakna daimul hadas. Dia kencing. Begitu juga yang budak ni tadi. Memang dia punya lumrah dia. Kencing dia memang tak boleh ditahan dan sebagainya. Jadi itu ketika itu waktu dia tidak batal lah. Pasal itu saya kata ketika ini saya apalah pada orang yang tawaf. Yang tawaf bawa anak kecil contohnya. Tapi sebelum bawa anak kecil itu tadi, sebelum tawaf tadi kena cucikan dulu, ganti pampers baru. Tiba-tiba dia tengah dalam tawaf, budak tu kencing dan ni tak mengapa. Tetapi kalau yang ibunya ke bapaknya yang bawa tadi, tak ada air sembahyang, dia tak boleh. Tawaf ni tak sah pasal tawaf mesti ada air sembahyang. Tapi kalau sa'i, air sembahyang sunat sahaja ketika sa'i. Tawaf wajib ada air sembahyang. Ya? Tetapi bagi orang yang istikhadah, ya, darah istikhadah ataupun yang daimul hadas tadi, maka itu diboleh. Nah, ya. Pasal tu dia pun sembahyang pun sah juga. Tapi dia tidak dibenarkan menjadi imam. Pasal benda itu untuk diri dia sendiri. Lain solat duduk. Solat duduk, orang tu bersih, rukun tahu, faham, contohnya semua tahu. Seperti Rasulullah SAW 3 kali. Dia mengimamkan dalam solat adab, duduk kan. 3 kali. Ketika 3 kali mengambil tempat. 2 kali dia mengimamkan. Ketika Rasulullah sakit. Dan masa itu gantikan dengan Abu Bakar dan sebagainya. Tapi kalau mengganti tempat Abu Bakar sebanyak 3 kali. Ketika dia mengamankan orang bergaduh. Orang kaum musyrikin bergaduh. Jadi Abu Bakar jadi imam. Tiba-tiba belum habis. Maka Rasulullah sampai. Rasulullah ambil ganti tempat Abu Bakar. Itu. Tapi Abu Bakar, Rasulullah suruh Abu Bakar teruskan. Tapi Abu Bakar menghormati Rasulullah tadi. Abu Bakar undur, maka Rasulullah meneruskan. Nah, ketika sakit, Rasulullah sakit. Masa itu dari perbincangan. Ketika Rasulullah sakit, maka Rasulullah bagi tahu pada Aisyah mengatakan suruh Umar jadi imam, katakan. Kata Aisyah, oleh kerana kenapa tak suruh Umar? Tapi Rasulullah suruh Umar juga. Kata Aisyah, Umar ni, Abu Bakar ni, orangnya lemah lembut. Dia mudah sedih. Dia takut nanti dalam keadaan ni dia tak boleh menyebut bacaan-bacaan. Sebab apa? Terlampau sedih. Kenapa tak suruh Umar? Sedangkan Umar orang yang keras. Ada. Tapi Rasulullah suruh Umar, Abu Bakar juga. Ketika itu.
Walaupun macam mana, Umar pun, Abu Bakar pun jadi imam. Tapi ketika itu, Rasulullah dipapah, datang dipapah dengan menyirik kakinya. Ada? Maka terus Umar, Abu Bakar. Sebelah Abu Bakar, maka Abu Bakar undur. Tapi Rasulullah bagi isyarat suruh Abu Bakar teruskan. Tapi Abu Bakar tidak meneruskan oleh kerana dibagi dianggap Abu Bakar ni memang orangnya cukup anulah dengan Rasulullah kan. Rasulullah pasal sahabat-sahabat yang tidak yang tidak melawan kata-kata Rasulullah hanya Umar saja. Abu Bakar saja. Umar banyak melawan. Rasulullah punya tapi Abu Bakar, apa yang keluar dari mulut Rasulullah, Abu Bakar angguk saja. Itulah. Pasal itu dinamakan Abu Bakar As-Siddiq. Itu dia. Itu dapat gelaran As-Siddiq tu, Abu Bakar, sebab dia memang tidak pernah menafikan kata-kata Rasulullah dan tidak menyangkal kata-kata Rasulullah. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah, dia angguk saja. Lepas itu dapat title Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Okey? Ya. Ya. Undur sedikit saja. Dia bukan banyak. Dia macam mana cara undurnya? Dia cantik ketika dia. Abu Bakar angkat tangan. Rasulullah suruh Abu Bakar teruskan, tapi Abu Bakar angkat tangan. Itulah yang saya katakan. Kalau tuan-tuan katakan di RNR, solat persindihan, tiba-tiba ada orang nak tepuk tuan nak jadi makmumnya kan. Kalau tuan-tuan tak nak, tuan-tuan boleh angkat tangan gitu. Itulah yang isyarat Abu Bakar tadi. Ya. Maka dia tu, maka Rasulullah sambung teruslah. Itu dalam kitab besar tu yang Abu tu. Boleh. Boleh. Jadi oleh kerana itu dalam keuzuran. Pasal itu saya kata, tetapi bacaan rukun semut dia sempurna. Walaupun bacaan dia betul dia rukun contohnya rukun, tetapi dia tidak contoh berdiri tak boleh lah, itu rukun kan, sebab dia uzur sakit dan sebagainya, maka tak mengapa diharuskan. Ada begitu juga dia boleh, itu yang saya katakan boleh jadi imam duduk tadi. Okey. Okey. Ya, bacaan dia sempurna. Bacaan dia sempurna, bacaan dia bagus. Ya. Contoh, ya tak? Itu dia afdal lah. Ya. Hukumnya berdosa lah tu nanti. Yang pandai itu tadi berdosa. Kalau orang yang pandai, itu tak disuruh tak nak ke depan, orang yang tak pandai pula ke depan, nanti berdosa lah orang yang pandai itu tadi. Ya? Okey. Rekod. Okey, start dulu ya. Saya
Bagi Imam Syafi'i, kunut ini adalah sunat muakkad. Kalau tertinggal, maka dia boleh ganti dengan sujud sahwi. Kunut ni apa? Doa. Kita boleh ganti doa yang lain. Macam contoh tadilah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Contoh macam doa kunut nazilah tu. Doa nazilah semua doa-doa apa? Bukan semuanya sama. Bukan ada selari pada tak. Sama. Ada tambah-tambahan. Tak perlu baca tu bagi Imam Syafi'i. Tak mengapa, tapi kalau orang tu tak tahu, memang tak tahu betul. Memang tak tahu, contohnya tak tahu baca Quran. Tu melanda jadi imam contohnya, ya. Maka paling mudahlah sekarang gini. Kunut tu ada yang kunut pendek, sekurang-kurangnya Allahumma ghafirli ya ghafur. Kalau tuan-tuan jadi imam, Allahumma ghafir lana ya ghafur. Dah, cukup. Itu kunut pendek ada kat sini. Ya, dah lepas ke belum ni? Dah lepas. Ada. Senang. Takkan itu pun tak tahu. Ya. Ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekurang-kurang ada selawat dah. Penutup itu selawat tadi. Okey? Pasal doa ni afdal dia dibuka dengan selawat, dimulai dengan selawat, ditutup dengan selawat. Itulah dia. Ya. Kalau tak ada pembuka penutup dengan selawat, maka ada setengah mengatakan tak diterima. Ya. Pasal itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya? Jadi sekadar setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Ya, saya mohon ribuan ampun dan maaf. Salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awal wa akhir sallim. Waradallahu ta'ala an sadatin sahabi sayyidah rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata ala zamajlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata ala zamajlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata ala zamajlis. Allahumma ja'al jamana hadza jama'an marhuma wa tawfiqhum min ba'di tawfiqhum ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.